Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Verawati kerana sudi temu ramah pada hari ini. Okey, sebelum kita mulakan temu ramah kita, saya akan ceritakan sedikit berkaitan dengan Ustazah. Okey, nama Ustazah adalah Verawati binti Muhammad Kamal, berasal daripada Mukah. Dia mempunyai pengalaman mengajar selama 15 tahun, bermula daripada tahun 2008 dan kini bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Kidurong. Apa khabar Ustazah? Okay, Alhamdulillah, sihat. Okey, untuk pengetahuan Ustazah, ini adalah salah satu daripada tugasan saya untuk subjek profesionalisme keguruan. Okey, soalan kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, sebagai guru pendidikan Islam yang profesional, bagaimanakah Ustazah mengaplikasikan dan membawa nilai profesionalisme dalam perkhidmatan? Okey, soalannya berkaitan dengan mengaplikasi dan membawa nilai profesionalisme dalam perkhidmatan. Jadi untuk soalan ini kita tengok lebih kepada etika semasa bekerja lah. Yang pertama sekali kita kena faham selengkapnya isi dan ilmu pengetahuan dalam mata pelajaran yang kita ajar. Iaitu yang terutamanya sekali kita kena menguasai DSKP. Okey, kemudian yang kedua kita kena menambah ilmu kita iaitu dengan cara membaca buku-buku ilmiah untuk memantapkan ilmu, hadiri seminar ataupun kursus-kursus untuk sebab benda tu penting untuk kita menyampaikan ilmu-ilmu kita kepada para anak pelajar kita ni. Okay, kemudian yang ketiga dari segi perancangan, okay, kita kena rancang dan melaksanakan strategi PDP dengan baik supaya dapat mencapai objektif kita lah. Okay. Kemudian yang keempat, dari segi mengajar, kita kena ajar murid fakta yang betul supaya murid terima ilmu yang tepat dan betul. Okay. Kemudian poin yang kedua, semasa berada di dalam bilik darjah, guru sebagai seorang guru kita ni haruslah berdedikasi iaitu kena menepati masa ikut jadual. Okay. Kemudian jalankan aktiviti secara aktif dan berkesan. Kemudian mengutamakan kebajikan dan kemajuan murid dan bersikap adil terhadap murid tanpa kira perbezaan mereka dan menjadi contoh terbaik kepada murid seperti etika berpakaian kerana guru ni umpama model kepada murid. Okay, sebab kadang-kadang kita tengok pelajar ni dia suka penampilan guru ni. Kadang-kadang penampilan guru ni pun boleh memberi pengaruh kepada anak pelajar kita ni. Okay, jadi penampilan ni pun penting juga. Okay, kemudian yang ketiga dari segi selepas PDP. Selepas PDP iaitu selepas waktu kita mengajar, kita kena buat refleksi. Dan kita kena tengok apakah aktiviti yang berjaya dan tidak berjaya semasa PDP dan apa yang perlu dielak pada PDP akan datang. Jadi dari segi refleksi ni kita dapat tahu kelemahan dan kekuatan kita selepas kita mengajar. Okay, itu sajalah saya rasa untuk jawapan soalan yang pertama. Saya harap dapat menjawab soalan pertama tu lah. Okey, sangat menjawab. Okey, kita terus kepada soalan yang kedua. Bagaimana kemahiran pedagogi abad ke-21 dapat meningkatkan kebertanggungjawaban terhadap profesi keguruan? Okey, kemahiran pedagogi abad ke-21 PAK 21 lah sekarang ni Okay, jadi untuk ini kita tengok jawapannya adalah PAK 21. Kita kena tahu bahawa pembelajaran abad ke-21 ini berpusatkan murid dan dia diperkenalkan oleh KPM pada tahun 2014 untuk merealisasikan pembelajaran bertaraf dunia. Jadi elemen atau standard asas PAK 21 ni dia merangkumi standard asas iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis,
kreativiti dan aplikasi nilai murni. Okay, jadi kita akan tengok satu-satu standard asas itu yang berkaitan dengan Part 21 ni, iaitu yang pertama dari segi komunikasi. Okay, komunikasi ni bermaksud perbualan guru dengan murid atau murid dengan murid. Okay, contohnya dalam aktiviti pembentangan, guru ni dia perlu berperanan sebagai facilitator dengan memantau cara penyampaian murid agar menjadi pembentangan yang berkesan dan memberi maklumat kepada murid lain. Okay. Kemudian guru pula perlu memberi komen yang membina dari segi bahasa badan, gaya, nada dan sebagainya. Jadi oleh itu murid dapat membina keyakinan diri semasa berinteraksi dengan rakan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua iaitu standard asas Part 21 adalah kolaboratif. Kolaboratif ni maksudnya kerjasama yang wujud di antara guru dan murid atau murid dengan murid yang lain secara aktif dan menyeluruh. Oleh itu guru perlu faham gaya pembelajaran murid. So maksudnya kalau dari segi kolaboratif ni contoh aktivitinya adalah paling melibatkan murid ni adalah tugasan berkumpulan. Okay, tugasan berkumpulan ni mungkin terdapat murid yang tidak suka tugasan berkumpulan disebabkan beberapa faktor seperti idea mereka mungkin dipandang sepi, tidak diterima oleh rakan-rakan mereka. Juga mungkin hubungan yang kurang mesra di dalam kumpulan dan sebagainya. Jadi sebagai guru, guru ni perlu pandai menarik perhatian agar tugas berkumpulan itu menjadi seronok dan murid-murid dapat bekerjasama dalam kumpulan dan dapat memberi idea-idea mereka dan dapat berkongsi idea-idea mereka untuk menyelesaikan tugasan dalam berkumpulan. Okay, kemudian yang ketiga, standard Part 21 yang ketiga adalah pemikiran kritis. Okay. Apabila murid ni meneroka pemikiran secara rasional dan membuat pertimbangan tentang idea tersebut melalui penggunaan alasan-alasan yang wajar. Okay. Jadi ini boleh terhasil dengan berkesan melalui penggunaan sumber yang meluas, iaitu guru perlu memantau maklumat yang dicari oleh murid sesuai dengan topik pembelajaran ataupun tidak. Dan guru juga perlu memastikan murid mahir mencari maklumat, dan di sini guru perlu menjadi galakan murid memberi idea tentang topik yang sedang dibincang. Jadi di situ guru boleh menilai tahap pemikiran murid dalam sesuatu perkara dari pelbagai sudut. Jadi jika ini terlaksana, bermakna murid itu telah berfikir secara kritis. Okay. Kemudian yang keempat, iaitu standard yang keempat adalah kreativiti. Okay. Maksudnya ianya bersifat luas, melibatkan sesuatu projek atau pemikiran murid itu sendiri. Mereka perlu berfikir di luar kotak untuk menghasilkan sesuatu ciptaan yang baru. Okay, dalam hal ini murid akan berani mengambil risiko apabila berani mengemukakan idea tanpa mereka bimbang kritikan yang akan mereka terima. Jadi kalau macam ni murid ini mereka ini lebih berpandangan jauh. Okay. Kemudian standard yang kelima, standard Part 21 yang kelima adalah nilai murni dan etika. Nilai murni dan etika ni sangat penting untuk membina jati diri yang tinggi. Oleh itu, guru adalah insan yang paling rapat dengan murid di sekolah dan seharusnya menerapkan nilai murni semasa PDP berlangsung. Contohnya, guru boleh minta murid menyatakan nilai murni topik yang dibincang pada hari itu. Kemudian guru perlu menilai murid faham nilai murni yang dinyatakan. Jika faham, guru pula melihat dari segi kelakuan murid adakah mereka tahu cara menerapkan nilai murni tersebut. Dan guru ni dia perlu beri penghargaan kepada murid
yang mengamalkan nilai murni yang dipelajari semasa PDP. Jadi ini satu galakan supaya murid sentiasa mengamalkan nilai murni tersebut di mana-mana mereka berada. Jadi kesimpulannya, Part 21 ni amat sesuai dilaksanakan kerana ianya banyak memberi impak positif kepada murid. Kalau kita tengok tadi satu-satu elemen ataupun standard Part 21 tu. Jadi murid ini dilatih untuk memiliki kemahiran yang boleh digunakan pada masa hadapan. Mereka juga bersedia untuk menghadapi peperiksaan yang menjurus kepada KEBAT. Sebab salah satunya tadi kalau kita tengok standard Part 21 tadi dia ada sebut berkaitan dengan pemikiran kritis. Itu boleh memudahkan pelajar untuk menjawab soalan-soalan KEBAT. Sekarang ni kalau kita tengok soalan-soalan peperiksaan memang ada beberapa soalan yang berkaitan dengan soalan KEBAT. Jadi ini tidak menjadi susah jika murid didedahkan semasa dalam dalam kelas mereka semasa PDP. Jadi oleh itu sebagai guru yang bersifat murabi harus melaksanakan pedagogi Part 21 supaya apa yang ditetapkan di dalam falsafah pendidikan negara dapat dicapai. Saya rasa itu sajalah jawapan saya. Harap pun menepatilah jawapan ini menjawab soalan yang kedua tu. Okey, insyaAllah semuanya menjawab. Okey. Untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih lagi kepada Ustazah Verawati kerana sudi ditemu ramah pada hari ini, dan semoga ilmu yang dikongsikan dapat membantu saya untuk menjadi guru yang lebih baik serta dengan guru-guru Islam yang lain. Okey, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.